Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Pada pagi ini dapat kita bertemu di dalam majlis ilmu kita, iaitu kuliah Duha, dengan kita menggunakan kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala anhu. Alhamdulillah, kita dapat berjumpa hari ini. Walaupun semalam Ustaz baru sampai daripada Kelantan. Mari Ustaz pergi Kelantan, ada program di sana dengan Menteri Agama. Mana Kelantan? Di Tunjung, Dewan Seri Tunjung, Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan. Tahu tak Tunjung? Tunjung sebelum KB kan? Tang Tunjung tu. Jadi sampai malam pukul 12, pukul 1 dah sampai pagi, 1 pagi. Balik dalam keadaan dia berjalan musim pening kepala, muntah, Ustaz demam. No? Tapi pagi ni Alhamdulillah sihat dah, boleh jumpa. Tidak kita duk ingat, Ustaz nak mari tak pagi ni, takut tak apa nak sihat lagi. Tengok-tengok Alhamdulillah tak ada apa-apa, bangkit pagi ni sihat. Semalam sebelum tidur telan Panadol dulu. Lepas tu pagi ni Alhamdulillah bangkit boleh. Jadi Ustaz tolak semalam daripada pukul 3 sampai pukul 12. Jadi lambat jugalah pasal tak larat demam darah hitam tu, jadi berhenti rehat apa semua. Ustaz bawa. Lepas tu orang rumah Ustaz bawa pasal Ustaz nak bawa tak boleh dah pasal dia muntah. Dia pening jalan tu, dia bedai macam ulang. macam ulang. Jadi kita pun makan pula macam-macam. Minum ayak tuak pula. Tuak nera. Dia panggil tuak. Jadi pening terus. Maka balik dalam keadaan tak berapa sihat, tapi pagi ni nira dia ada dua, nipah dengan nyo. Nipah. Baik, kita masuk kitab kita, iaitu tajuk Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali, dan muka surat 28. Muka surat 28 bab adab mandi. Ya, yang ni mandi wajib dengan mandi sunat. Mandi janabah, mandi junub. Adab-adab mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain. Apabila engkau junub, sama ada kerana bermimpi atau jima', maka bawalah sebekas air ke bilik mandi, dan mulakanlah dengan membasuh kedua tanganmu 3 kali, dan tinggalkanlah segala kotoran dari badanmu. Kemudian hendaklah engkau berwuduk seperti wuduk yang engkau buat untuk semayang. Nampak dia suruh kita wuduk dulu. Adab mandi wajib kita wuduk dulu. Lepas tu dia kata, lepas kita wuduk macam wuduk semayang. Wuduk semayang. Kita dalam bab mandi junub ni, dia kami orang lelaki 2 tu je lah, mimpi ataupun jima'. Orang perempuan dia banyak, haid kena mandi wajib, lepas haid nifas kena mandi wajib, wiladah beranak kena mandi wajib. Jadi hak tu kadang-kadang beranak tu depa tak tahu, kata lepas beranak tu kena niat mandi wajib. Depa tunggu habis nifas baru mandi wajib. Padahal lepas beranak tu pun ada dah, lepas wiladah kena mandi dah. Untuk mandi wajib itu dipanggil niat lah, untuk menyegarkan kembali lepas pada beranak tu. Itu dipanggil lepas wiladah, sebab wiladah, sebab beranak. Yang kedua lepas haid. Yang ketiga nifas. Nifas tu lepas selesai habis pantang tu. Itu dipanggil kena mandi juga. Tu Tuhan ampun buat gina lagi. Minta ampun kat dia lah. Jadi cucu dah bercucu dah baru tahu. Lepas lah, dia bukan lah tu lah, maknanya bila kita segak tu, lepas kita lepas beranak tu, bukan kata jam tu sehari lepas kita boleh bangun dah masa tu lah. Bukan waktu jam-jam lepas beranak tu pergi mandi dak. Yang tu tak boleh lagi. Lepas pada tu dia bagi minum Melo dulu. Nak bagi kuat balik, dia nurse dia bagi minum Melo. Pasal Ustaz masuk. Ustaz tahu Ustaz masuk duduk sama naik dengan bini.
1, 2, 3 push duk kira duk tepi pasal kami masuk. Ustaz tahu lah mana apa. Dia ada semangat. Semangat. Lepas tu ustaz yang potong tadi pusat tu. Doktor suruh ustaz main pasal dia suruh sarung tangan dia ustaz potong. Tadi pusat ustaz yang potong. Doktor suruh pasal doktor hak swasta dia bagilah. Kalau hak kerjaan tak ada pasal kita bolehlah masuk bagi semangat baru kita tahu nak beranak bukannya senang jenuh kami dengan nurse sama naik ustaz sama naik dengan nurse lah peluh kita pun dia yang pasal ni kita pun peluh sama siapa teruk baik tu keluar tu daripada tu ada orang anak hak kecil tu hak tu bongsu hak lelaki hak tu hak nombor 3 dua-dua ni tak pergi pasal balik Kelantan tu duk mereka pun tak larat, ustaz pun tak larat. Nak tengok pukul 10 tadi baru rasa kuat sikit bakat sarapan, lepas tu bakat mai. Jadi tu cerita dia. Makna banyak orang perempuan dia banyak sebab untuk mandi. Yang satu lagi mandi wajib mati mati wajib mandi. Sebab tu kita niat mandi janabah kepada mayat. Jadi adab dia yang pertama sekali, dia kata cuci tangan dulu 3 kali. Kemudian kita basuh badan kita, buang kotoran di kubul dan di dubur kita. Basuh tu dulu. Lepas tu ambil uduk. So maknanya satgi kita mandi, kita tak pegang dah kubul dan dubur. Itulah dia basuh dulu, basuh tangan, lepas tu basuh depan belakang tu. Lepas tu kita mandi. Uduk. Maknanya satgi. Darah ada lagi. Yang tu dah. Yang tu mandi tu dia tak ada masalah, dia darah tu tak ada masalah. Jadi niat untuk mandi dia tu bukannya bersih lagi, sebab memang kita sunat diwajibkan mandi. Tapi bukannya bersih lagi. Sebab tu bila dah dia duk keluar darah nifas lagi. Tapi kena untuk dapatkan kesegaran, Allah suruh wajibkan tu, Nabi suruh, ada hikmah dia, iaitu nak bagi orang jauh daripada gangguan-gangguan penyakit dan segak balik badan kita. Tu dia suruh galakkan mandi. Sebab tu agama kita, agama Islam ni dia agama yang cukup orang kata apa, sempurna. Dia bukan hanya mari ajak kita perkara-perkara yang bersangkut dengan Tuhan saja, tapi dia mengajak kita termasuk juga dalam bab-bab perkara higien, perkara-perkara kebersihan. Tu yang kata agama yang sempurna. Agama kita ni bukan agama yang biasa-biasa punya. Sampai mandi pun diajak oleh Allah Ta'ala. Mana ada agama lain dalam dunia ni yang ajak kita cara bersuci, yang ajak kita cara berwuduk, cara mandi. Tak ada. Hanya asalnya agama Islam ya. Agama lain cuba tengok, tak ada yang ajak kita cara beristinja. Tak ada. Dalam kitab-kitab India ke, agama-agama lain ke, tak ada. Yang ada ni sistem kebersihan diri, mandi, istinja, wuduk, gosok gigi, ada dalam Islam. Ini menunjukkan bahawasanya agama kita, agama Islam ni agama yang sempurna. Dia datang bukan sekadar mengajarkan kita dalam bab-bab hubungan kita dengan Allah saja, tapi dia mai mengajak kita juga bab-bab berkaitan dengan kebersihan, bab-bab berkaitan dengan menyuci diri kita, bersuci, taharah. Termasuklah dalam adab etika kita nak mandi pun ada contoh teladan daripada Nabi SAW. Detail lah. Agama kita ni agama yang terperinci, yang menyusun setiap gerak-geri kita, daripada kita celik mata sampai kita pejam mata balik di malam hari. Semua ada panduan, ada pedoman yang Nabi tunjuk ke kita. Satu dalam bab mandi Nabi tunjuk, bab wuduk Nabi tunjuk, masuk tandas Nabi tunjuk, keluar tandas Nabi tunjuk, masuk masjid Nabi tunjuk, keluar masjid Nabi tunjuk, nak buang baju, pakai baju pun Nabi tunjuk, nak kencing pun Nabi tunjuk ke kita cara nak duduk. Dia suruh kita bertinggung, lepas tu dia suruh kita beratkan sebelah kiri, kan? Angkat kaki sebelah kanan tinggi sikit. Tapi kita semua dah tak buat benda-benda tu. Sebab lah ni zaman kita pun zaman yang tak ikut duduk, tak ikut zaman cangkung. Dia tak ikut sunnah dah. Jadi sebab itulah sunnah itu hikmah. Sunnah itu satu kebijaksanaan. Bijaksana, hikmah mana bijaksana. Bila bijaksana, kita kaji, kita siasat
dibuat kajian, dia bagus untuk lawas. Bermakna kita kencing cara Nabi, kita buang najis, kita cara Nabi ajak duduk bertinggung cangkung tu, dia keluar habis. Dia bagus untuk sistem usus kita, konon. Jadi benda tu baik untuk kesihatan kita. Jadi sebab tu siapa ikut sunnah, dia akan dapat kesihatan. Cuma kadang-kadang kita nak tunggu dapat info dulu barulah kita nak buat, barulah nak tiru Nabi. Makna kita kurang yakin. Bila ada penemuan-penemuan saintifik, barulah kita berasa nak tiru hak cara Nabi. Semasa kita duk dengar biasa, tak ada kajian lagi, kita buat dek saja. Kita tak berapa nak ambil berat, tak berapa alert sangat, tak berapa cakna sangat dengan apa yang ditunjukkan oleh Nabi. Jadi sebab itulah kita sebenarnya patutnya apa saja yang Nabi buat, mesti kita rasa nak buat. Kita kena rasa nak buat. Sebab apa? Sebab ada hikmah di sebalik apa yang Nabi buat itu. Jadi sebab itulah kadang-kadang kita dalam bab ni, satu daripada perkara yang kita boleh amalkan ialah mandi. Setiap hari kita boleh amalkan sunnah dalam hidup, kita dapat pahala. Sebab tu untungnya kita ada Nabi ni. Sebab bila ada Nabi, setiap perbuatan kita tak jadi sia-sia. Mandi pun dapat pahala, makan pun dapat pahala, minum pun dapat pahala. Sebab kita ikut Nabi. Sebab tu kita macam pakai jubah, kita bukan niat ikut Abu Jahal, kita niat ikut Nabi, dapat pahala. Kita bukan niat kerana itu pakaian Arab, kita nak tiru Arab, tak. Kita niat nak tiru Nabi, dapat pahala. Kita bersugi, kita ambil kayu sugi, kita sugi. Ustaz ajaklah itu cara sugi. Kita dapat pahala sebab bukan kita nak tiru Arab, kita nak tiru Nabi. Jadi dalam badan kita tu kena ada rasa adanya Nabi. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Dalam diri kamu ada Rasulullah. Jadi apa saja gerak-geri kita nak buat, kita teringatkan Nabi. Bila kita teringat kat Nabi, kita pun nak mencontohi cara yang Nabi SAW tunjuk. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, kemudian dia buat apa? Lepas kita ambil uduk. Yang ketiga, basuh tangan dua-dua belah tangan, lepas tu basuh depan belakang, lepas tu ambil uduk yang ketiga. Yang keempat, basuh macam kita kata ambil uduk, basuh muka dengan doa-doa dia, basuh tangan dengan doa dia, basuh kepala, sapu kepala dengan doa-doa dia, sekaki dengan doa-doa yang kita ajak sebelum ni. Lepas tu dia kata, dia sebut, dan kemudian membasuh kedua kakimu supaya air tidak jadi sia-sia basuh kaki pula. Apabila engkau sudah selesai daripada berwuduk, maka tuanglah air ke atas kepalamu 3 kali. Mula kepala. Masa tu niat lah. Air kena kepala kita, masa tu niat mandi wajib. Nawaitu, kalau kita buat niat daripada tadika dulu, raf'al hadasil akbari lillahi ta'ala. Saja aku mengangkat hadas besar. Senang yang tu. Sebab kalau niat saja aku mandi wajib, nak kena sebut. Sebab apa? Sebab haid. Sebab tu tak payah. Kalau kita angkat hadas besar, tak ada habaq dah. Tak payah habaq dah kerana apa. Sebab hadas besar tu semua sekali. Nawaitu raf'al hadasil akbari lillahi ta'ala. Senang. Niat yang tu. Basuh waktu mana nak niat? Ketika mana air mencecah kepala kita, masa tu baru niat. Macam kita ambil uduk lah, bukan niat awal. Masa yang kena muka tu baru niat. Masa tu pasang niat. Yang kena muka kita tu baru kita pasang niat kita. Macam tu juga mandi wajib. Niat dipasang ketika air mencecah kepala kita. Masa kita jurus, kalau dulu mandi cebok, kita ada kolah. Lah ni kita pakai shower. Buka shower tu kena kepala tu niat lah. Nawaitu rafa'al hadasil akbari lillahi ta'ala. Kemudian kita basuh sebelah kanan dulu 3 kali. Jadi kalau kita ada shower tu, kita jurus belah kanan, bagi kena belah kanan, gosok-gosok belah kanan dulu 3 kali. Gosok ketiak apa semua sebelah kanan sampai kaki. Lepas tu 3 kali pula. Kalau dulu 3 cebok lah. Kalau kolah 3 cebok belah kanan. Dahulukan kanan. Sunnah.
Dan kemudian kita jurih sebelah kiri kita pun 3 kali. Nah, kemudian dia kata, gosoklah bahagian depan dan belakang dari badanmu, selatilah rambut-rambut di kepala, janggut, dan sampaikanlah air ke tempat-tempat yang berlipat-lipat dalam badan kamu. Semua kena bagi sampai air. Pusat yang dalam-dalam tu pun kena sampaikan air ke dalamnya. Sebab tu dia suruh kita bertinggung. Di antara nak bagi sah mandi wajib kita tu, dia suruh kita mandi dalam keadaan bertinggung, agar masuk air ke semua celahan-celahan, lipat-lipat, semua bagi kena air, baik yang tipis maupun yang tebal. Dalam bab mandi wajib ni, wajib. Hak janggut tebal pun kena bagi sampai air ke tempat tumbuh rambut tu, tempat tumbuh bulu tu. Jadi kulit lah, kena sampai ke kulit pipi dah, kena bagi sampai. Hak ni bab mandi wajib kena sampai. Walau tebal, walau nipis, mesti sampaikan air ke tempat tumbuh rambut. Nah, kalau kita mengaji bab wuduk pada bulan lepas ke minggu lepas? Minggu lepas kita tak wajib kalau dia tebal. Tapi kalau dalam bab mandi wajib, mesti sampaikan air ke seluruh anggota badan. Kalau tak sampai, tak sah mandi wajib kita. Sebab 2 saja rukun mandi wajib. Satu niat, satu lagi meratakan air ke seluruh tubuh badan. Satu, dia kena pastikan sampai air ke semua-semua. Itu yang cara ulama kita ajak. Di antaranya duduk bertinggung, mencangkung tu sambil jurih ayat, supaya dia sampai ke anggota-anggota kita yang terlipat. Dan jangan sekali-kali engkau menyentuh kemaluanmu setelah berwuduk tadi. Jangan, tak payah sentuh dah, sebab kita dah wuduk tadi. Dan jikalau tersentuh tanganmu dengannya, maka ulangi wudukmu sekali lagi lepas pada mandi tu. Jadi kita kalau tersentuh, kita ambil pula wuduk lepas pada kita mandi. Dulu ayat susah di Mekah. Depa kawan-kawan ustaz yang mengaji di Jordan pun sama. Kawan-kawan ustaz ramai dekat yang mengaji di Jordan, dia kata air di Jordan pun kena beli. Sebab tu depa beli buah dalam tangki air laut, disuling. Depa tak ada hujan, tak ada sungai. Kami di Mesir ada sungai Nil. Jadi air daripada sungai Nil tu, dia air di Mesir air yang jenuh, dia tak ada masalah air. Tapi negara-negara Arab lain yang tak ada sungai tu, dia tak ada, dia hanya laut saja. Dia duk suling macam Saudi. Dia jangan ustaz cerita selalu di sini sampai orang komplain kepada manager hotel, komplain kepada tabung haji pegawai, pengurus tabung haji, pasal guna air tak berjimat, tak macam kita orang-orang Arab. Dia cukup efisien dalam air, dia cukup jaga suruh. Sebab apa ustaz nak cerita? Nabi mandi air 1 cupak, ada yang kata 1 gantang saja air mandi wajib. Aisyah cerita, Nabi mandi wajib hanya guna air yang sikit tapi sempurna. Wuduk depa satu ni tak habis. Depa punya sayang ayat kita lah, ya Allah, ayat kita tak ada sayang langsung. Sebab tu sebab kita negeri yang Allah Ta'ala bagi ayat mudah, hujan sedia, lepas tu kita ada empangan, lepas tu kita ada ada sungai, tasik dan sebagainya. Sumber air tu banyak. Tapi bila di negeri-negeri Arab, jadi depa ayat susah, depa tahu hargai ayat. Sebab padang pasir, nak jumpa ayat bukan senang. Jadi bila air itu susah nak didapati, maka Nabi ajak cara yang terbaik untuk menjimatkan air. Sebab tu rumah Nabi dulu, air tempayan, airnya masuk dalam air dia tu cukup sikit saja diangkut. Kalau mereka di Mekah dulu, masa duduk di Mekah, angkut air Zam-Zam tu, telaga Zam-Zam dia ada. Itulah sumber air di Mekah. Jadi kita kalau pergi Mekah mandi, patut air Zam-Zam tu lah dipam-pam semua. Pasal itulah ayat dia yang tak habis-habis. Sebab tu dulu Indonesia, apa jemaah dulu masa dibukakan telaga Zam-Zam, mereka turun pergi mandi di dalam telaga kawasan tu. Dan perkara-perkara yang wajib dalam mandi ni ialah niat, menghilangkan najis dari badan jika ada, meratakan air ke seluruh anggota badan. 3 tu ya, kalau ikut dalam fiqh 2 ya.
Sebab kita mudahkan bila kita jual ayak tu dia hilangkanlah najis di anggota badan. Jadi ni yang kadang-kadang kita tak follow sangat cara etika ni, SOP ni. Sebab selalunya orang tinggal wuduk dulu, kita wuduk kemudian. Sebenar-benarnya hak Nabi tunjuk, kita wuduk dulu, hilangkan najis apa semua dulu, lepas tu ambil wuduk, lepas tu baru mandi. Kalau nak sabun-sabun tu peringkat yang tu lah Ustaz. Nak bersabun peringkat awal. Peringkat awal kan. Lepas tu wuduk. Ada yang tak tahu masa dia pakai sabun tu dah pakai. Dia tak apa kalau nak shampoo masa mandi, lepas wuduk pun boleh, tapi jangan sentuh kemaluan je lah. Depan belakang jangan. Dia shampoo badan ketiak semua masa kita lepas wuduk tu tak ada masalah. Boleh. Yang membatalkan wuduk, contoh tapak tangan kemaluan kita, yang tu batal. Jadi kalau belakang apa tak ada masalah. Tu. Dia tapak tangan yang membatalkan. Dan perkara yang wajib dalam wuduk ialah niat. Membasuh muka sekali, dia ada 6 rukun. Rukun wuduk ada 6. So dalam rukun mandi wajib ada 3 disebut dalam kitab ni. Dalam ni ada 6. 2 ustaz kata kering, 4 basah, iaitu niat dan tertib itu kering, 2 basuh muka, basuh 2 tangan, menyapu dan membasuh 2 kaki. Jadi sampai ke buku lali sekali. Jadi tak boleh buat dulu kemudian. Basuh muka, lepas tu basuh kaki, tak boleh. Kena tertib. Tertib makna ikut turutan. Lepas basuh muka, basuh tangan sampai siku. Lepas basuh tangan sampai siku, kena sapu kepala. Lepas sapu kepala baru boleh basuh kaki. Tak boleh buat culang-caling. Culang-caling tu macam mana? Dia pergi buat hak tu dulu, pihak buat hak ni dulu, tak boleh. Kena buat ikut turutan. Dan yang lain daripada itu hukumnya adalah sunat muakkad dan kelebihannya sangat banyak, pahalanya sangat besar, dan orang yang tidak mengambil perhatian dengan yang sunat ini adalah rugi, bahkan orang membawa yang wajib kepada bahaya. Tu dia tak ambil perhatian dengan yang sunat, dia seko kita tu, dia cuba pujuk kita, jangan kata apa, pandang rendah sunat muakkad tu, dia kata. Sebab kalau kita duk pandang rendah sunat muakkad, menyebabkan boleh membawa yang wajib berbahaya. Sebab kita jaga yang sunat muakkad, dia boleh cover yang wajib. Kalau kita tak buat yang sunat muakkad, yang wajib kita pun boleh jadi dalam keadaan berbahaya. Kerana perkara-perkara yang sunat adalah menyempurnakan kepada kekurangan yang ada pada yang wajib. Sebab dalam bahasa Arab dia kata sunat itu jabiratul lil wajib, menampal kelompongan-kelompongan yang ada dalam wajib. Okey. Okey. Ulang balik. Kena wuduk balik. Perkara-perkara yang membatalkan wuduk ketika kita mandi, maka dia batal. Kita ulang semula. Lepas pada kita mandi, kita ambil wuduk balik. Itu kalau kita dalam keadaan wuduk kita terbatal ketika dalam proses mandi tersebut. Yang kelima kita masuk hari ini ialah adab-adab bertayamum. Tayamum, dia tak ada ayak satunya. Yang kedua sakit, tak boleh sampai ayak ke anggota wuduk. Kaki kita kan, tangan kita luka atau di simen patah, tak boleh kena ayak. Kena bertayamum lah. Apabila engkau tidak dapat menggunakan air kerana tu ada 6 sebab kita tak boleh guna ayak. Yang satu, tiada air, tak ada. Yang setelah kita cari tak jumpa, ayak memang tak ada. Dia berbeza dengan istinja. Istinja pilihan. Ada ayak kita nak guna tisu, boleh, tapi tidak aula. Ayak ada tapi kita kata sekali mocik payah, kita pun ambil tisu buat Cina. Jadi kita pun tak guna ayak. Boleh. Dia beza dengan tayamum. Tayamum mesti tak ada ayak setelah dicari baru boleh tayamum. Kalau ayak ada lagi, kita cari, tak cari lagi,
So, untuk guna makan ya, tak boleh lah. Kalau air tu sikit untuk minum saja, tak boleh lah. Maknanya, kita tak boleh nak tak boleh nak guna air tu lah. Jadi kita kena tayamum lah. Kalau air tu ada, kita jumpa banyak, maka kena tayamum. Kalau air sikit pun dia tak sah juga, pasal air tu boleh jadi tak suci, lagi menyucikan, bukan air mutlak. Jadi air yang kita cari itu mestilah banyak dan dia bersih, suci. Bau boleh tayamum. Maknanya kita dah pergi sana, pergi sini, tak ada air, bau kita boleh wuduk. Bau ni Ustaz pergi Kelantan pun air tak ada juga. Kami pergi GPN tu, lepas dia seminar sampai petang. Lepas tu Zuhur, geng-geng tu pakat lari pergi cari di Maidin lah, cari air di masjid-masjid dekat tu. Tak ada air juga. Dia kata Kota Baru selalu ada masalah air. Dari segi tempat lain okey sikit, Jeli apa air ada daripada, tak ada masalah. Tapi Kota Baru daripada dulu sampai lah masalah air, tak habis-habis, tak berhenti, tak selesai-selesai. Jadi peserta-peserta seminar kami lepas pada Zuhur ramai tak ada. Pasal apa? Di antaranya dia kata air tak ada, kami terpaksa keluar, dan bila keluar payah nak masuk balik lah. Jadi separuh yang tinggal lepas pada Zuhur. Pasal apa? Siasat tengok, dia kata kerana air tak ada di surau, pakat keluar pergi semayang di luar. Jadi sebab itulah kena keluar. Kalau kita kata air tak ada lah di GPN ni, kami tayamum lah, tak boleh je. Kena pergi keluar cari di tempat lain dulu, di kawasan-kawasan yang berdekatan. Dia pergi surau Maidin, ada air, dia pergi semayang di situ. Jadi bermakna tayamum ni dia bukan mudah-mudah boleh tayamum lah. Dia mesti kita yakin tak jumpa air dah di tempat lain, baru boleh kita tayamum. Sebab tu di rumah kita tak ada air, tak boleh tayamum lagi. Kena keluar main di masjid dulu, cari air di masjid dan sebagainya, baru boleh. Sebab tayamum ni bukan hanya untuk wuduk saja, mandi wajib pun boleh tayamum. Dan tayamum tu bukannya guling dalam debu. Dia muka dengan tangan saja. Itulah untuk mandi wajib pun, tepuk sekali sapu muka, tepuk sekali sapu tangan, sapu tangan, macam tu. Itulah tayamum. Mandi pun macam tu, ganti mandi pun tu juga. Yang ganti kepada wuduk pun yang tu ya. Dia tak ada 4 anggota, dia 2 saja, muka dan tangan. Sapu. Dan kita sapu tu pun tak boleh berulang 2 kali, dia kena sekali ya. Sebab tu tak separuh, kena tak separuh, tarik turun ke siku, lepas tu pusing keluar kot sini. Yang ni pun sama, tak tengah sikit, tarik turun, lepas tu pusing keluar, ikut tu. Baru dia tak jadi atau dipanggil mustakmal. Kalau kita duduk gitu mustakmal tak boleh. Dia kena sekedah ya. Tak sini, tarik turun ke siku, lepas tu pusing. Dia kena begitu style lah, baru sah. Tak turun, pusing, keluar ke sini. Tak boleh lalu kat atas ni lah, kena keluar kat sini. Sebab dia tak boleh berulang. Ulang dia jadi mustakmal, tak sah tayamum kita. Jadi jumpa air habis batal. Ulang. Masa semayang tu sah lah, tak payah ulang solat. Cuma kena mandi balik tu, lepas pada tu tak nak. Kita mandi semula, bila jumpa air kita wuduk balik. Bila jumpa air, batal lah tayamum. Tayamum tak boleh lah. Ayat mai kita tu ayat tak ada, satu kawasan ni kita cari tak ada, lepas pada tu dah ada, dia buka-buka pai, ayat mai balik dah, dia sudah ada bekalan, disambung kembali. Maka kena mandilah, kena buat cara ada ayat balik lah, wuduk balik apa semua, semayanglah waktu berikutnya. Waktu hak tadi tu selesai lah, semayang Zuhur tadi sah lah, masuk asar dah ada ayat. Kita balik semula kepada hukum asal, iaitu hak tadi tu sah. Tak semayang sah tu kita kena ambil wuduk balik. Cara wuduk lah, tak boleh pakai tayamum. Dan tayamum ni
Dia hanya boleh cover satu solat fardu. Nak solat fardu yang lain kena tayamum semula. Dia tak macam wuduk. Wuduk dia boleh cover sampai Isya. Siapa yang tahan ambil wuduk subuh, sampai Isya dia boleh cover. Kalau siapa tahan tak kencing, tak berak, tak kentut, boleh ke? Tak boleh, tak tahan kita. Kadang tok guru mereka duduk dalam terserang mereka penyakit angin, pasal tu mereka tahan. Kadang mereka mengajak, mereka pergi mengajak masjid surau, mereka tak masuk bilik yang masjid dan surau. Mereka tahan kencing, mereka tahan kentut, wuduk tu. Duk mengajak, mereka tahan wuduk mereka. Mereka tak mudah-mudah batalkan wuduk. Sebab tu tok guru mereka duduk dalam keadaan wuduk sepanjang masa. Sebab tu kadang-kadang kena penyakit angin dan sebagainya. Dalam dia tak keluar, dia tahan. Waktu mengajak 2 jam dia tak buang angin apa semua. Dia tak pergi belayak pun. Sebab tu Tok Wan ustaz dulu, Tok kata, Tok Wan hang tu kalau balik terketak-ketak nak masuk belayak. Pasal apa? Pasal dia baru nak kencing, baru dia nak buang. Sebab apa? Di tempat dia mengajak apa dia tak masuk. Dia jaga. Sebab tu Tok guru ni kita jangan duk sekat dia. Bila dia dah berhenti, dia nak masuk rumah dia, tak boleh duk pergi duk tanya soalan. Lepas tu adab. Sebab mereka ada hajat mereka. Yang kita kalut kadang tu sebab mereka nak tunaikan hajat. Mereka jaga. Tok guru betul ni makan di kedai pun nak. Mereka bukan makan di kedai-kedai, di warung-warung. Mereka makan di rumah saja. Dari Cina banyak. Tak kedai Melayu Cina pun mereka tak berhenti makan. Hak tu Tok guru betul. Sebab mereka tak tahu lah, mereka tak suka makan, mereka jaga kot, takut kebersihan dan sebagainya. Dan yang lain daripada itu hukumnya adalah sunat muakkad. Jadi semua kena jaga. Bab tayamum ni ustaz kata dia cover satu, tapi sembahyang sunat boleh. Satu tayamum boleh cover satu sembahyang fardu dan berpuluh-puluh sembahyang sunat. Tapi apabila kita nak buat sembahyang fardu yang lain, kena tayamum baru. Tak boleh cover tayamum zuhur, tak boleh cover tayamum, tak boleh cover solat asar. Dia hanya boleh cover solat zuhur. Kalau tayamum zuhur, solat zuhur dan solat sunat. Okey, lepas pada tu saya nak sembahyang sunat, boleh tak tayamum tu? Boleh. Saya nak sembahyang sunat ba'diyah lepas pada zuhur, boleh, tak perlu ulang. Solat sunat semua boleh buat dengan satu tayamum. Tapi apabila nak sembahyang fardu, kena tayamum yang baru. Termasuklah kalau kita jamak qasar kan. Jamak qasar, kita tayamum hak satu untuk sembahyang zuhur. Takdim, jamak takdim. Sembahyang zuhur tu. Lepas tu nak sembahyang asar, tayamum sekali lagi. Debu duk darah kan? Tayamum sekali lagi, sembahyang asar pula. Sebab fardu. Hak kita nak sembahyang asar tu fardu. Jadi kita walaupun hampir dia dekat-dekat, tetapi kita disuruh, sebab dalam kaedah tayamum kita kena pegang, iaitu dia tidak boleh cover dua solat fardu dengan satu tayamum. Dia mesti dua tayamum, dua solat. Dia tidak boleh satu tayamum, dua solat fardu. Okey. Kalau sembahyang sunat boleh. Baca Quran boleh. Lepas kita ambil tayamum untuk baca tayamum kita untuk sembahyang zuhur. Lepas tu kita nak baca Quran. Kena tayamum lain tak perlu. Boleh tayamum. Hak kita baca tadi tu, hak kita ambil di waktu sembahyang zuhur tadi tu boleh cover aktiviti baca Quran, sembahyang sunat dan sebagainya. Itu cerita dia. Tawaf pun, kalau tawaf pun sama, kalau tak ada ayat. Tapi payahlah ni tak ada ayat, masa ayat Zam-Zam tu ada sedia, dia tak putih. Jadi kena wuduk juga. Yang kedua, atau sebab uzur, sakit yang tak boleh kena ayak lah. Sakit yang tak boleh kena ayak. Kena ayak mudarat, macam luka ataupun patah di simen anggota kita, tangan atau kaki lah selalunya. Itu pun ada yang kata guna dua kaedah mazhab kita. Yang mana boleh sampai ayak, wuduk dulu, lepas tu cover dengan tayamum, menggantikan tempat wuduk yang mana yang tak boleh sampai air. Niat dia macam tu, aku tayamum menggantikan air bagi kawasan yang tak boleh kena air. Sebab tu dalam bab mandi mayat untuk budak-budak yang belum sunat, dia disuruh tayamum. Budak-budak yang mati
dia belum sunat lagi, kita mandi wajib dia, tapi tak boleh sampai air sebab dia punya kulub tu tak disunatkan lagi. Jadi masa lepas mandi tu, mandi budak tu, tayamum. Tayamum tu ganti kawasan yang tak boleh sampai air. Tu bagi budak-budak kadang benda ni depa tak apa pemandi mayat ni depa tak tahu. Ustaz bagi tahu kat depa, baru depa buat. Jadi bagi budak-budak yang mati kecil tu, depa air tak boleh sampai kawasan yang belum disunatkan tu. Jadi bermakna depa ni kena ganti dengan tayamum. Dalam kitab ada tapi dah tak faqih, tak baca, tak halusi. Jadi depa mandi budak tu depa tak tayamum. Ustaz kata hangpa tak tayamum tak? Tak. Jadi kata tak boleh, lain kali lepas pada mandi wajib kena tayamum. Tayamum niat tu ganti tempat yang tak boleh kena air. Tu bagi orang yang faham arti masalah taharah ni. Jadi bagi yang kena tak boleh sampai air, jadi kita dalam mazhab kita ambil dulu. Okey, katalah belah ni di simen. Ambil dulu muka dengan air, basuh muka dengan air, basuh tangan, belah ni, basuh kepala, basuh kaki semua. Lepas tu tayamum, ganti kawasan ni. Tayamum atas tu jugaklah, atas simen tu. Tayamum atas simen tu nak buat macam mana? Tangan dia duduk atas simen, sapu atas simen tu. Tu saja. Dia sebab air kadang tak boleh kena kawasan luka. Kadang balut. Kita balut. Kadang tempat anggota kita tu luka, cedera. Memang doktor kata tak boleh kena air. Kalau kena air dia jadi mudarat. Kena air dia jadi nanah. Kena air dia jadi tak sembuh, lambat sembuh. Dia mesti kering. Maka yang kawasan itulah kita ganti nanti dengan tayamum. Ni bab tayamum. Tayamum ni pun kena faham elok. Ada je debu tu ada je di kedai mamak ada debu tayamum. Kat Madin ada debu tayamum. Pergi ambil satu botol. Ustaz ada kereta spare. Hamka pun dia bawa naik kapal terbang. Sebab dia kata dalam kapal terbang kadang ayat susah nak sembahyang. Kita terutamanya subuh tu, dalam kapal terbang subuh tak ada jamak. Satu kita duduk dalam flight tu, subuh dah masuk. Jadi dia guna debu tu lah. Tapi banyak dia kata dia bawa dalam beg dia, Hamka sebut, tapi tak pernah guna pun. Ya boleh spray. Kalau dia dalam kapal terbang boleh spray. Tu dia kata dia tak nak guna. Walaupun dia bawa spare, tapi dia kata tak pernah guna sebab air mudah di dalam tempat kita. Tapi dia berhati-hati. Dia sentiasa bawa dalam beg dia. Dia kata sebab apa? Preparation sebelum nak bermusafir. Sebab dia kata aku walaupun duk bawa debu sepanjang hidupku sampai mati, tak guna pun dia kata. Sebab air mudahnya di tempat kita. Cuma yang duk selalu tayamum ni bila cedera, jatuh basikal, motor, patah kaki. Hak tu ya. Di Malaysia ni, di Nusantara ni, orang tak pernah tayamum kerana air tak ada. Yang kita ada kes tayamum di Malaysia ni atau di Indonesia ni adalah disebabkan cedera, uzur. Yang keempat, atau ada halangan dari sampai mencapai air disebabkan adanya binatang buas. Dekat telaga tu ada binatang buas, harimau duk tunggu. Jadi telaga tu tempat kita duk pi ambil air. Maka binatang buas ada, kita nak pi tak boleh. Bolehlah tayamum. Pasal apa? Kalau pi sekali kita kena apa? Kena makan ngap kan. Atau sebab ditahan dalam penjara. Duduk dalam penjara ayam tak ada. Boleh tayamum. Bila masuk waktu. Tepuk dinding tak apa dah. Syarat. Debu-debu yang dari dinding tu nak buat macam mana? Duduk dalam penjara. Tapi nak sembahyang. Flight pun kadang tak ada ayat lepas tepuk tu ya. Betul. Dah bawa spray. Dia spray ni ayak dia perbuh dalam ni pas spray. Boleh, tak ada masalah. Tu yang kata kita ni spray ya, kadang dalam kapal terbang pun spray. Pasal kita tak guna tayamum dah. Kita guna spray juga. Tapi kalau mazhab lain, geng-geng kadang
apa mazhab Salafi Wahabi ni, depa mudah. Depa tepuk apa nama debu-debu yang ada di dinding, di cermin kapal terbang tu. Dia kata boleh lah. Kadang di apa depan tu, depan seat tu dia kata tepuk itu kira boleh lah. Ada debu-debu dah dia kata. Depa mazhab depa. Jadi dinding boleh. Tapi itulah tak ada bersih, debu tak ada. Tak ada debu. Kita jangan nak pakai itulah, kita pakai hak kita punya pandangan kita. Depa mudah sangat. Atau kerana air itu sedikit dan hanya mencukupi untuk menghilangkan dahagamu. Tadi macam ayat sikit. Tak boleh duduklah untuk nak minum saja. Keperluan minum saja. Atau kerana air itu milik orang lain yang dia tidak mahu menjualnya kecuali dengan harga yang lebih mahal dari harga biasanya. Dia tak mau jual kat kita, melainkan dia jual harga yang tak munasabah. Harga munasabah mana boleh? Munasabah tak faham. Yang keenam, atau kerana ada luka dan sakit di badanmu yang engkau khawatir atas mudarat dirimu apabila menggunakan air. Ada seorang dia sahabat Nabi, dia sakit, air tak kena kepala, lepas tu dia berjunub, dia berjanabah. Depa bagi fatwa kena mandi juga. Bila mandi juga mati kawan tu. Sebab depa tak suruh dia tayamum. Depa kata wajib hang kena mandi juga. Hak bagi fatwa tu Nabi kata hang telah membunuh sahabatmu. Pasal apa hang tak tanya aku dulu? Pandai-pandai bagi fatwa. Nabi kata tak boleh, bermakna engkau telah membunuh sahabatmu. Kerana apa? Kerana suruh dia buat benda yang yang memudaratkan diri dia. Maka dalam keadaan ini hendaklah engkau menunggu sehingga masuk waktu semayang yang fardu. Kena masuk waktu dulu. Tayamum dia tak boleh lambat. Tayamum dia kata sekejap baru nak semayang, tak boleh. Lepas tayamum tu kena solat. Sebab tu kena tunggu waktu dulu. Tak boleh tayamum siap-siap, waktu belum masuk lagi, tak sah dah. Kena repeat semula. Kena ulang semula tayamum ketika masuk waktu. Bila dah masuk waktu fardu, kemudian carilah tanah yang baik dan berdebu dan tidak bercampur dengan benda yang lain. Tanah itu suci dan lembut, maka engkau pukulkanlah kedua-dua jari tapak tangan. Jadi semua buka dah, kena buka. Masa tepuk tu buka. Buka semua-semua jari, tepuk atas talam. Kita buh debu tu di dalam talam. Kemudian tanah itu suci dan lembut, maka engkau pukulkanlah kedua-dua jari tapak tangan ke atas tanah tadi sambil merapatkan jari-jarimu dan berniat olehmu akan istibahatus solah. Disuruh rapat jari macam tu. Tepuk macam tu. Tepuk sekali, rapat jari, bukan buka jari lah, rapat jari. Kemudian sapulah niat aku tayamum untuk mengharuskan solat. Maksudnya membuat sesuatu yang boleh membolehkan semayang fardu. Lalu engkau sapukan kedua tanganmu tadi ke mukamu sekali. Jadi sapu di muka sekali. Gitu. Lepas tu sekali lah, tak perlu 2 kali 3 kali, tayamum sekali lah. Kemudian buang debu. Buang debu tu jangan macam tu ya. Macam tu dia jadi mustakmal lah. Tepuk, buang, tepuk kali kedua. Sama juga, rapat jari, tepuk kali kedua, sapu tangan. Keluar kot ni. Sapu tangan. Keluar kot ni. Dia kena pusing lah, jangan yang ni pusing, yang ni tak bergerak. Dia sapu turun tu pusing. Keluar. Yang ni pusing. Kalau ni pun sama, yang ni yang pusing. Sampai ke siku ni pusing. Keluar kot tu, kot jari. Tak yang keluar kot ni dah. Keluar kot jari. Tu. Cara tu, sebab tu dulu ada praktikal budak-budak kafar, dia ada amali. Amali ni makna praktikal. Ustazah depa tunggu tengok macam mana depa buat. Satu dia ada praktikal, teori dan praktikal dalam bab kafar ni. Perkara asas fardu ain, PAFA. Jadi kami dulu tingkatan 3 PMR depa buat ujian tu, lulus ujian PAFA. Apa dia lulus, kena buat depan cikgu tayamum macam mana.
Sebab tu mereka nak amal nanti bila dah besar nanti. Jadi kalau kita tak latih waktu kecil, dia besar nanti mereka tak tahu macam mana. Lepas tu budak-budak di sekolah-sekolah rendah pun bila masuk darjah 6 dia buat kursus menghadapi baliak. Apa dia panggil? Cukup umur tu. Dia buat seminar ataupun dia buat kursus untuk menghadapi apa dipanggil cukup umur kan. Balik. Balik dia ajaklah depa mandi wajib apa semua. Termasuk tayamum pun dia ajar di sekolah-sekolah. Jadi penting kerana lagi budak-budak dia tak tahu. Cukup umur dah pun dia tak mandi wajib lagi. Lepas tu sembahyang tak sah. Lepas tu dia main masjid pula. Lepas tu dia main sembahyang di tepi kita pula. Padahal dia berjanabah. Lepas pada tu dia kata apa? Lalu engkau sapukanlah kedua tanganmu tadi ke mukamu sekali. Dan janganlah engkau bersusah-susah untuk memastikan debu sampai ke tempat tumbuh rambut. Tak perlu. Sama tebal ataupun nipis. Kemudian tanggalkan cincinmu jika ada. Ni pakai cincin kena buang. Dan engkau pukulkanlah pula kedua tanganmu. Sekali lagi. Buang dulu debu hak mustakmal tadi tu, hak sapu muka tu buang, tepuk-tepuk itu. Lepas tu tepuk pula kali yang kedua. Kalau ada cincin, asal ni kena buang dah. Untuk yang kedua ni kena buang. Buang semua cincin pajam. Yang ni untuk tangan. Tangan ni kena buang lah. Hak tadi muka tak apalah. Debu yang lekat di cincin tu boleh kena muka dah. Tapi bila nak sampai tangan, baru buang cincin. Jadi bermakna kalau kita nak buang daripada awal pun lagi senang lah. Gitu. Dan engkau pukulkan pula kedua tanganmu ke atas tanah sambil yang kedua ni berenggang. Hak pertama tadi rapat. Merenggangkan jari-jarimu. Tu dia. Hak ni yang kita kata kena praktikal. Hak pertama, tepuk pertama rapat. Nak sapu muka, tepuk, rapatkan jari. Bila nak tepuk kali kedua, kena buka. Untuk tangan, kita kena buka jari. Macam ni, tepuk. Dalam keadaan semua jari terbuka. Tak boleh rapat jari. Yang tu untuk muka. Hak tadi ni, hak rapat tu untuk muka. Untuk sapu muka. Rapat jari. Untuk kita nak sapu tangan, kena tepuk kali kedua, kena buka jari. Gitu. Baru kena semua kan tak? Kalau tak buka jari, dia tak kena lah tepi-tepi ni. Dia buka tu baru dia kena semua. Sebab tu untuk jari, bukan untuk muka. Untuk tangan. Maka bila kita renggangkan di antara jari-jarimu dan sapulah akan kedua tanganmu sehingga sampai kedua sikumu. Jikalau dua pukulan ini masih belum mencukupi, maka pukullah pula tanganmu ke atas tanah sehingga dapat engkau menyapu tanganmu dengan sempurna. Kemudian sapukanlah satu tapak tangan dengan tapak tangan yang lain. Lepas tu baru sapu tapak tangan dengan tapak tangan yang lain. Dan selanglah jari-jarimu untuk mencapu celah-celah jarimu. Lepas tu selesai dah tu baru selat-selat jari kamu untuk begitu. Dan sembahyanglah engkau dengan sekali tayamum ini akan sekali sembahyang yang fardu. Dan berapa kali yang engkau sukai daripada sembahyang yang sunat. Dia boleh cover sembahyang fardu satu dan sembahyang sunat yang banyak. Tapi bila masuk asar, tayamum baru kalau air belum ada. Dan apabila engkau hendak membuat sembahyang fardu yang lain, maka perbuatlah olehmu tayamum yang baru. Nampak tak? Yang itulah yang kata kita kalau jamak pun kita kena ambil wuduk yang tayamum baru. Sebab fardu. Sembahyang asar itu fardu, sembahyang zuhur itu fardu. Bila zuhur kita buat takdim, kita sembahyang dulu zuhur 2 rakaat jamak qasar. Lepas tu assalamualaikum habis zuhur, tepuk lain. Lepas tu sembahyang pula asar. Jadi itulah dia. Jadi bila tayamum ni dia potong 2 juga, dia macam qasar jugalah. Hak 4 jadi 2. Jadi tayamum pun asal anggota wuduk ada 4. Tapi bila dah jadi rukhsah nak bagi ringan, dia potong jadi 2 saja. Muka dengan tangan dia, kepala dengan kaki tak payah. Tidak jenuh berdebu kepala kita, masuk pasiak dalam kepala. Jenuh duk buang pula, jenuh sikat pula. Pasal apa hang aku tayamum kepala tadi? Mana boleh tayamum kepala? Jadi sebab tu kalau mandi jangan duk ingat bergulin dalam debu Tu suci dalam debu ni .
Pasal apa ni hang duk berguling ni? Tayamum ustaz ayak tak ada nak mandi wajib. Takkan tayamum berguling kot. Tayamum dua saja anggota dia. Muka dan tangan sampai siku dua tu ya. Kaki pun tak payah. Jadi mudahlah Allah Taala ni dia tahu kata kita tak mau menyusahkan. Sebab itulah Allah kata wa ma ja'ala 'alaikum minal haraj. Allah Taala tidak menjadikan kepadamu kesusahan. Allah nak yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah nak kamu mudah, Allah tidak nak kamu susah. Jadi habis dekat tu, nanti kita sambung bab yang lain pula insya-Allah. Sapu atas simen tu. Buat syarat. Dia tak boleh. Tapi dia wajib kena basuh tangan dengan air tak ya? Boleh? Kalau dia tak buat tu, dia skip benda tu, dia terus ambil tayamum. Boleh tak? Ada pandangan kata boleh. Boleh pakai pandangan yang lain. Tayamum terus. Dia boleh kena air. Sebabkan kuatir dia. Boleh tayamum. Sebab kita hukum bab fiqh ni, dia berubah hukum bila berubah keadaan. Dia kata taghayyurul hal taghayyurul hukum. Bila berubah keadaan, berubahlah hukum. Jadi rukhsah keringanan diberikan kepada mereka yang tak boleh nak tunduk kerana operate mata. Jadi dia boleh terus kepada tayamum. Tak perlu kepada wuduk. Okey, sila. Kita dekat buku. Atas okey, Kita dalam kemah. Kita nak solat berdiri. Tapi kan kemah tu rendah kan. Tak boleh nak berdiri macam tu. Nak duduk. Maksudnya tak. Tak apa. Berdiri dekat mana yang kita mampu. Boleh. Sebab tak lepas. Sebab dia rendah. Jadi kita berdiri dekat mana yang kita boleh berdiri. Tunduk sikitlah, tapi berdiri tetap berdiri juga. Tapi tak apa. Kan syarat dia kadang kita duk faham berdiri betul. Kan takbiratul ihram tu mesti dalam keadaan kita berdiri betul. Jadi kemah kita rendah. Kita berdiri dekat mana boleh. Terpaksa kadang berdiri dalam keadaan bongkok sikit, berdiri dalam keadaan menundukkan sikit, tapi berdiri. Maka tak apa. Dekat mana yang kita boleh. Sebab kadang kerana rendah tempat tak boleh nak berdiri full. Nak sembahyang di luar tak boleh, sejuk yang membahayakan kita. Jadi nak kena sembahyang dalam kemah juga. Berdiri dekat mana yang kita mampu. Ada lagi soalan? Sila. Jadi jelas faham bab tayamum, faham dah kita bab mandi wajib apa semua selesai. Insya-Allah kita sambung dalam bab lain pula. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.